Okey, seterusnya, okey, kita dah kira semua tu, kita dah dapat dah. Okey. Kemudian kita tengok calculation of CV. CV ni penting tak? Apa itu CV? Okey. CV is a statistical measure of dispersion of data point in a data series around. CV ni adalah kira-kira di mana kita melihat data kita itu dia berdekatan satu sama lain ataupun jauh beza. Apa yang dikatakan sebagai berdekatan dan berbeza? Okey, biasanya CV ni macam ni. Itu penting Dalam CV ni, replication sangat penting. Kalau replication awak tu banyak, biasanya kita dapat mengurangkan CV. Tapi kalau replication sedikit, dia menyebabkan kita punya CV tu jadi tinggi. Okey, macam mana? Contohlah katakan treatment 1. Treatment 1, awak buat satu garis graf, okey, treatment 1 ataupun awak log treatment 1 dia dapat satu average. Katakan average dia tu adalah 30. Average untuk treatment 1 tu. Maksudnya 4 replication tu awak campurkan semua, awak bahagikan dapat 30. Okey. Apa yang dikatakan sebagai CV dia tu tinggi? CV dia tinggi apabila result untuk setiap replication ni average 30. Tetapi dia punya result mungkin treatment 1 untuk treatment 1 ni replication 1 tu 50. Satu lagi 10. Satu lagi 70. Satu lagi 20. Nampak tak beza? 70 dengan 10. Beza besar tak? Besar kan? Jadi itu menyebabkan CV awak tinggi. Okey? Jadi bagus tak untuk eksperimen? Tak bagus. Sebabnya sepatutnya result tu dia mesti lebih kurang. Lebih kurang maksudnya tak adalah exactly semua 30. Itu tidak mungkin. Tetapi dia mungkin. Dia mungkin satu pokok tu 29, satu lagi pokok 32, satu lagi pokok 33, satu lagi pokok 28. Bila averagekan semua, jadilah dalam 30. Nampak? Tak beza kan 29 dengan 32, 29 dengan 33, tak nampak? Tak besar kan bezanya? Jadi nanti, bila awak kira CV tu nanti, nilainya adalah kecil. Okey. Jadi, macam mana nak kira CV? Daripada ANOVA table tadi tu, macam SPSS, dia boleh kirakan. Macam SAS. SAS dia boleh kirakan CV. Dia ada nilai CV tu, kita boleh tengok. SPSS pun ada, tapi aku nak tengok betul lah sebab dia macam-macam data yang keluar kat situ. Jadi, kalau tak boleh kira, maksudnya kalau awak punya software tu, awak cari tak jumpa kan. Dia banyak sangat nombor yang keluar. Cari tak jumpa, nak buat macam mana? Awak kira lah manual. Jadi, nak kira manual, awak buat apa? CV tu di formula dia adalah square root of experimental error MS. Maksudnya awak tengok boleh kat ANOVA table awak tu, cari mean untuk experimental error tu, experimental error MS tu, square root kan, bahagi dengan grand mean. Grand mean apa? Grand mean adalah jumlah average data untuk keseluruhan semua. Treatment 1 sampailah ke treatment 5 tadi tu. Dapatkan itu dengan 100. Jadi, macam untuk yang eksperimen ni, dia kata dikira-kira dia punya CV dia adalah 10.85%. CV dalam bentuk peratus ya. 10.85%. Jadi, di sini acceptable tak? Acceptable lah. Sebab, kalau untuk fertilizer trial, kita buat test fertilizer, CV dia mesti range antara 10 hingga 12%. Kalau buat variety A dengan variety B, C dengan D, contoh, dia mesti 6 to 8%. Kalau buat test insecticide, pesticide atau herbicide trial, CV dia tu mesti 13 ke 15%. Kalau awak kira awak punya CV 50%, lupakanlah. Maksudnya kat situ, awak memang buat eksperimen halal-balai. Sebab melalui CV ni kita dapat detect student ni buat kerja halal-balai ke betul-betul. So, jadi masa kita buat measuring data tu, kena measure betul-betul. That's why lah, data tu terhasil daripada design awak buat. Kalau design awak salah, maka data awak juga akan salah. Alright.
Jadi di sini didapati bahawa ada significant difference. Jadi awak boleh buat satu conclusion lah masa nak tulis kat tesis tu. Awak boleh kata there's significant difference between the treatment which is the fertilizer. So this will indicate what? Awak boleh bincang lah nanti masa dekat result and discussion tu nanti. Alright. Okay. Sekarang kita pergi kepada how to assign your treatment and replication in RCBD. Okay. R tertinggal kat situ ya. Jadi application. Sebenarnya replication. Tolong betulkan balik kat situ ya. Okay. Kalau tadi katakan dalam CRD, dia satu tempat, satu kawasan, kita boleh letak saja pokok-pokok kita tu. Ikut dia punya unit-unit tu, kita boleh letak treatment kita tu sesuka hati kita saja. Okey, tak ada restriction. Kalau RCBD dia tak. Okey, dia tak. Maksudnya kita dah pergi site, oh ada slope. Okey, macam orang buat research oil palm. Oil palm ni ada yang ditanam dekat tempat yang berbukit-bukit kan. Jadi macam mana dia buat eksperimen? Kena ke dia buat eksperimen di kawasan landai saja? Tak. Kita kena suit dengan tempat tu. Sesuaikan kita punya design kita pada tempat yang kita nak buat eksperimen tu. Jadi kalau ada kawasan landai, dia kena guna kaedah RCBD di mana katakan baris yang kontur yang pertama adalah replikasi 1. Kontur yang kedua replikasi 2. Kadang-kadang dalam RCBD randomized complete block design ni, okey, yang replication itu represent mewakili block. Block tu mewakili replication, replication mewakili block. Jadi replication 1 ataupun block 1, replication 2 block 2, block 3. Okey. Jadi untuk setiap replication tu, ke semua treatment tu mesti ada. Dia tak boleh treatment tu terlebih ataupun tak ada. Tak boleh. Kalau katakan awak ada 5 treatment. 5 treatment tu mesti ada bagi setiap replication. Cuma assigning dia tu, nak assign dia tu secara random. Kalau tadi CRD boleh assign pejam mata, letak. Okey. Kalau RCBD, boleh buat macam tu tak? Tak boleh. Okey. Jadi, dalam RCBD, boleh tak kita nak randomize kita punya treatment? Boleh, memang wajib. Jangan tak buat. Okey. Jadi, nak buat macam mana? Kita ada satu blok, kita ada satu replication, kita ada 5 treatment, kita ambil 5 treatment tu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita assign secara unbiased. Maksudnya ambil lah kertas, gulung-gulung sat, okey, gulung-gulung awak punya kertas tu, kemudian awak cabut, oh T3 letak kat sini. Cabut lagi. Oh T2 letak. Kemudian cabut lagi. T1 letak. Okey. Kemudian dah habis yang tu, pergi ke replication seterusnya pula. Cabut lagi. Berapa? Jadi, awak tak bias pada blok. Okey? Sebab blok tak boleh ubah dah. Blok dah memang itu. Counter 1, counter 2, counter 3, counter 4. Tak boleh alih. Yang kita boleh ubah ni, treatment kita saja. Okey? Treatment 1, treatment 2, 3, 4 tu boleh letak random. Kemudian kita pergi kepada blok seterusnya. Itu kita katakan sebagai design. Okey? Itu yang kita katakan sebagai design. Dah random kan kita treatment pada setiap blok tu. Maka okey, kita bolehlah membuat ANOVA table kita. Okey. Jadi gradient dalam untuk kita site tu boleh wujud macam-macam. Okey, ada yang wujud secara vertikal, ada wujud secara horizontal. Jadi kadang-kadang dalam bentuk slope, kadang-kadang dalam bentuk fertility. Okey, tanah ni subur, yang ni tak subur. Okey, jadi that's why bila kita nak buat eksperimen, kita kena uji tanah kita dulu. Ambil sampel tanah, check dulu. Check pH dia, check EC dia, check. Ataupun awak boleh nampak. Okey, boleh nampak. Kadang-kadang tempat tu tak pernah buat lagi eksperimen. Boleh nampak, oh kat sini kawasan ni pokoknya banyak. Yang ni tak ada pokok. Kenapa? Of course lah, tempat yang pokok banyak tu tanah yang subur. Yang tak banyak tu tanahnya kurang subur. Jadi, boleh tak apply CRD? Tak boleh. Jadi, apply apa? RCBD. Okey? Jadi, boleh guna, dia punya gradient tu saya kata boleh wujud dalam bentuk vertikal ataupun horizontal. Yang ini saya rasa dalam awak punya kelas agriculture method dah diterangkan. Okey, kita pergi kepada ANOVA table. Okey, ANOVA table untuk RCBD.
Okey. Berapa SOV dia? Source of variation. Kalau CRD ada 2. Kalau CRD ada berapa? 3. Tambah dekat mana? Tambah kat satu ni saja, kat replication. Hai, kenapa pula dalam RCBD ada replication dalam SOV? Dalam CRD tak ada. Dalam CRD, kita buat eksperimen, ada replication tak? Ada. Dalam eksperimen, kena ada replication. Tetapi, replication ini tidak dimasukkan dalam ANOVA table. Tidak dimasukkan dalam pengiraan ANOVA table. Di dalam RCBD, ada tak? Kena ada. Sebab replication tu yang wujud dalam bentuk blok tadi. Blok yang berbeza-beza. That's why dalam untuk SOV RCBD, dia ada 3. Replication ditambah sikit satu. Replication, treatment, replication dan juga experimental error. Okay. Jadi, degree of freedom. Okay. Bila awak dah decide nak buat, awak punya research dalam CRD atau RCBD, okay, awak terus buat ANOVA table. Ini saya punya nasihat. Terus buat ANOVA table, kira manual. Kira manual SOV dengan DF cukup. Yang lain tak apa. Biar machine yang kira. Biar software yang kira. Okay. Awak kena kira dulu yang 2 ni benda ni. Okay, iaitu degree of freedom dengan source of variation. Source of variation ni tulis je lah. Treatment, replication, experimental error, total. Total termasuk sekali dalam SOV tak? Tak. Total tak termasuk. 3 je yang masuk. Bawah tu total tak termasuk. 3 iaitu treatment, replication, experimental error. Okay. Jadi treatment punya degree of freedom T tolak 1. T minus 1. T berapa tadi? Kan? T adalah bilangan treatment. Kalau ada treatment awak ada 5. So, 5 tu kena tolakkan 1. Baru dah dapat nilai degree of freedom. Jangan pula letak 5 pula. Tanpa menolak. Tak boleh. Salah lah. Formula tu tak masuk. Replication R minus 1. Dan juga experimental error. Dia lain sikit lah. Dia punya experimental error punya formula. Tak sama macam CRD tadi. Yang ini, dia punya experimental error punya error. Degree of freedom punya formula untuk experimental error. T minus 1. Didarab dengan R minus 1. Balik pada total sama tak? Sama. RT minus 1. Okay. So, kita pergi pada slide seterusnya. Okay, ini contoh. Contoh RCBD, oil content of red wing flaxseed inoculated at different stage of growth with S. linocola win in percent. Okay, ini ada data lah. Tajuk atas tu kita tengok data dulu. Okay, di sini kalau awak lihat, ada berapa treatment kat sini? Okay, ada berapa treatment kat sini? Kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seedling, early bloom, full bloom, 1/100, ripening dan juga uninoculated. So, dia ada 2, 4, 6. 6 di situ. Okey. So, dia ada berapa blok? Ada 4 blok. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Maksudnya replication dia tu dalam RCBD, replication wujud dalam bentuk blok. Dalam RCBD, replication wujud dalam bentuk blok. Okay. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga orang yang menambah bilangan. Sebab kadang-kadang bila dia buat eksperimen, dia hanya boleh buat 3 blok saja. Dia lebih 3 blok, dia agak berisiko di situ. Jadi dia buat apa? Dia akan tambah sampel. Okay, macam pengalaman saya memang ada 3 blok saja dalam saya punya research, tetapi dalam setiap blok saya tu ada 4 sampel. Jadi 3 darab 4, 12. Jadi saya ada 12 pokok. Okay, so dalam satu blok tu, kalau saya ada 4 treatment, 4 kali dengan 12. Okay, satu baris tu saya ada 4 kali 2 berapa? 48 kan? 48 lah pokok saya ada berbaris untuk blok tu. Sebab apa? Sebab saya ada sampel dalam replication. Okey. Jadi kita pergi kepada ANOVA table dia, lihat di situ. Treatment ada 5, DF dia. Okey, replication ada 3 sebab mana datang 3? 3 tadi sebab dia ada 4 kan? 4 tolak 1, 3. Okey. Experimental error 5 darab 3, 15. Kemudian untuk RT minus 1 untuk total berapa? Cuba teka. Ada 23. Okey, 23. Saya saja tak tulis kat situ, suruh awak kira. Okey. Jadi itulah yang telah siap dikira lah. Jadi awak boleh tengok kat situ. Okey. Awak tengok kat situ untuk bahagian computed F,
kat situ untuk treatment dia ada 4.80 yang dia dikira. Replication 0.80. Okey, saya akan bandingkan komputer F saya tu dengan yang sebelah tu. Maksudnya yang untuk apa? Significant difference yang saya nak tengok tu, 5% dengan 1%. Saya letak dulu kat situ. Jadi mudah. Awak nak pilih mana satu tu pulang. Tapi bagi saya yang paling bagus adalah compare dulu pada 5%. Kemudian awak rasa awak nak advance lagi, nak pergi 1%, boleh. Tapi jangan terus pergi compare pada 1%. Nanti takut nanti dekat 1% itu nanti dia tak signifikan. Kemudian awak dah buat keputusan ke bahawa awak punya eksperimen ni tak ada significant difference. Tak, jangan macam tu. Bila kita nak buat perbandingan, bandingkan dulu pada 5%. Dah banding pada 5%, baru kita boleh banding kepada 1%. Okey, jangan terlalu ambitious sangat. Terus pergi pada 1. Jangan. Okey, sebab awak kena ingat, saya kata tadi, dalam agriculture research, 5% tu sudah boleh diterima. Kalau kata, saya nak compare pada 10% pula, jangan. Sebab most memang pakai 5. Okey, kecuali bagi research yang lain. Research lain yang bukan agriculture. Mungkin benda yang melibatkan social science dan sebagainya. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok ada 2 star tu, ada 2 macam bintang. Okey. 2 bintang tu maksudnya dia signifikan pada 5 dan juga pada 1%. Okey, maksudnya untuk treatment saya di situ, okey, saya akan concludekan bahawa ada significant difference pada treatment. Manakala pada blok ataupun replication, okey, replication saya tu antara blok tu, kat situ dia tulis NS. Sebab bila saya compare, saya bandingkan 0.80 dengan 3.29, 0.80 ni lebih rendah. Jadi bila lebih rendah, dia tak signifikan. Jadi maksudnya di sini saya boleh buat keputusan di mana ada perbezaan bererti dalam saya punya treatment. Tetapi tiada perbezaan dari segi blok. Maksudnya kat sini, setiap blok yang ada tu, yang wujud tu, dia tidak memberi kesan pun pada treatment saya. So, jadi tak kisahlah. Jadi saya boleh letaklah baja saya tu, okey, dengan jumlah yang sama pada semua pokok. Pada kalau slope yang macam tersebut. Okey, jadi tak ada masalah. Tetapi kalau katakan misalnya ada beza. Jadi awak kena hati-hatilah. Maksudnya di sini blok itu sendiri akan memberi kesan kepada kita punya treatment.